Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada tengah hari ini masih diberi peluang datang ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ia dikira sebagai pahala untuk kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i ada menyatakan, ma a'tallahu nabiyan syai'a illa a'tallahu Muhammadan aktsaru minhum. Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan mukjizat kepada para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan melebihkan mukjizat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi, setiap rasul ada mukjizat untuk membuktikan kerasulan dan kenabian mereka. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mesti akan melebihkan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dapat lebih berbanding Nabi-Nabi yang lain. Begitu juga kita umat Nabi pun dapat lebih berbanding umat Nabi-Nabi yang lain. Kita ada kelebihan berbanding umat Nabi yang lain. Antaranya yang masyhurlah berkenaan dengan pakaian yang terkena najis. Umat zaman Nabi dulu, kalau pakaian kena najis, contohnya lengan baju ni najis kena, lepas tu nak bersihkan lagu mana? Kena ambil gunting, potong tempat yang kena najis, buang, ambil kain baru, tampung. Itu cara nak bersihkan najis umat Nabi dulu. Tapi kita mudah, umat Nabi Muhammad ni mudah. Pakaian kita kena najis, dengan air kita basuh, hilang najis, jemur, kering, kita pakai balik. Senang kan? Najis hanya dibasuhkan dengan air. Kalau pakaian kita terkena coklat Cadbury, fikir sendirilah lagu mana nak buat tu. Baik. Mudah. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Antaranya lagi berkenaan dengan masalah taubat. Umat Nabi dulu kalau buat dosa nak bertaubat, faqtulu anfusakum, kena bunuh diri, baru Allah terima taubat mereka. Kita umat Nabi Muhammad, bunuh diri haram lah. Kita disuruh bertaubat, beristighfar, solat sunat taubat, berazam untuk tidak mahu buat lagi dosa-dosa yang lepas. insya-Allah taubat kita Allah terima. Kemudahan yang Allah beri kepada kita umat Nabi Muhammad berbanding umat Nabi-Nabi yang lain. Begitu juga Nabi kita ada kelebihan berbanding Nabi-Nabi yang lain berkenaan dengan mukjizat tadi. Ada orang beritahu kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, mukjizat Nabi Musa hebat. Nabi Musa dia ambil tongkat, dia pukul batu, terpancut air keluar dari batu sebanyak 12 pancutan mata air. Allah kisahkan cerita ini dalam Quran. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Wahai Musa, ambil tongkat, pukul batu. Selepas dipukul, terpancut keluar air dari batu sebanyak 12 pancutan mata air. Ini mukjizat yang hebat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan batu ni masih ada di Mesir. Masih ada. Saya masa belajar di Mesir dulu, buat lawatan sekali, saya wabah ramai-ramai kita dengan kawan-kawan pergi tengok batu ni. Ada batu ni, besar batu ni, ukur dengan kita sekali ganda tinggi batu. Di atas batu ni masih ada lekukan yang membuktikan bahawa dulu air pernah mengalir di atas batu. Cuma air tak ada lah, batu tu masih ada. Mukjizat yang hebat yang Allah berikan. Imam Syafi'i kata, tak, mukjizat Nabi kita hebat. Nabi Musa dia kena ambil tongkat, pukul batu baru keluar air.
Nabi kita tak payah ambil tongkat, tak payah pukul batu. Air hanya mengalir keluar dari celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi hebat. Banyak mana air yang keluar ni? Riwayat menyebut para sahabat boleh minum, boleh wuduk dan boleh mandi dari air tersebut. Air yang keluar dari celah jari Nabi. Masya-Allah. Ada orang tanya pula, ustaz, sah ke ambil wuduk lagu ni? Air ni cukup ke dua kalah? Ni soalan orang Melayu lah ni. Pasal wuduk dia kena dua kalah tak mau. Nah. Baik, ulama kita jawab. Ini dipanggil suatu perkara khususiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang hanya khusus bagi Nabi, tapi tidak bagi kita umat Nabi. Tu dia. Contoh mudah khususiat Nabi ni masalah poligami. Kan? Nabi boleh kahwin, boleh himpunkan isteri dalam satu masa 12 orang. Ini khusus bagi Nabi je. Kita tak boleh, kita 4 orang lah paling ramai pun. Duk pun dah buat catang belaka tu. Tak pada seorang je. 4 orang. 5 orang haram. Nabi, khususiat yang ada pada Nabi, khusus untuk Nabi 12 orang. Antaranya lagi khususiat Nabi, Nabi tak pernah menguap. Nabi tak pernah menguap. Wah, luah dengan mulut Nabi tak pernah. Kita umat Nabi, kita champion menguap. Tambah-tambah tempat kuliah lagu ni lah. Mudah sangat. Dan antara khususiat Nabi, segala perkara yang keluar dari batang tubuh Nabi ni tak najis. Tak najis. Termasuk kencing dan berak Nabi tak najis. Jadi, air yang keluar dari celah jari Nabi, sahabat boleh berwuduk, mandi dan minum. Tapi ingat, ini hanya khusus bagi Nabi je lah. Tak ada dah orang lain boleh ni, Nabi je. Sebab dulu ada orang pernah minum air kaki ayah ping. Dia minum air kaki ayah ping, telio dia. Baik minum air kaki lembu. Kan? Sok gebok tu. Sedap juga iruk sok. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam air mengalir di celah-celah jari baginda. Hebat. Nabi Musa hebat dah mukjizat dia, tapi bila banding dengan mukjizat Nabi kita lebih hebat. Orang beritahu lagi Imam Syafi'i, wahai imam, mukjizat Nabi Musa ada lagi yang hebat. Nabi Musa ambil tongkat pukul laut, terbelah laut sebanyak 12 lorong. Ceritanya bila mana Nabi Musa dengan Bani Israel lari dikejar oleh Firaun, lari bertemu laut, jalan mati, laut merah. Belakang musuh Firaun dengan bala tentera nak bunuh dia, di depan laut, jalan mati. Bani Israel tengok keadaan kelang kabut ni, Bani Israel pun kata, inna lamudrakun, nabilah kita, matilah kita hari ni. Nak lari mana ni? Di depan laut, di belakang musuh nak bunuh kita. Mati kita, menyesal ikut Musa ni. Nabi Musa pun kata, qala kalla inna ma'i ya rabbi. Tidak, jangan bimbang, bersama aku Tuhan aku. Sayahdi, dia akan tunjuk jalan keluar. Dia akan selamatkan kita. Ini keyakinan terhadap bantuan dari Allah. Nabi Musa alaihi salam. Fa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaq. Lalu kami wahyukan kepada Musa, wahai Musa, ambil tongkat pukul laut. Laut terbelah. Sebanyak 12 lorong terbelah. Nabi Musa dengan Bani Israel seberang laut. Firaun dengan bala tentera baru sampai tepi laut. Firaun juga mengarahkan tentera dia seberang laut kejar Musa dengan Bani Israel. Walaupun pada waktu itu diceritakan menteri Firaun beri nasihat, tuanku, tak payahlah, cukup setakat ni dah lah. Di depan tu laut bahaya, dalam, lemah kita kan. Firaun degil. Firaun arahkan juga, dak, kena kejar juga. Musa dengan Bani Israel mesti dibunuh. Seberang laut, sampai di tengah laut, Nabi Musa dengan Bani Israel naik dah, seberang darat alik sana, Allah wahyukan pukul laut, laut cair. Firaun dengan bala tentera tenggelam dalam laut. Dalam keadaan tenggelam, lemah ni, air masuk dalam mulut, dalam hidung, dalam telinga, bobong air lemah ni, Firaun dia mengucapkan kata-kata nak beriman kepada Allah. Quran cerita ni. Firaun kata, amantu
annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin, kata Firaun. Firaun kata, amantu, aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa, yakni Allah. Wa ana minal muslimin, aku hari ni nak isytihar masuk Islam. Ni Quran cerita Firaun nak beriman, Firaun nak masuk Islam. Dan inilah hujjah yang diguna pakai oleh seorang penulis dalam negara kita. Mungkin tuan-tuan kenal aku. Nama dia Astora Jabat. Astora Jabat. Dia sepupu Astro. Oasis. Baik, Astora dia tulis apa? Astora dia kata, kita tak boleh kata Firaun kafir. Tak boleh kata Firaun zalim kerana Firaun bertaubat, Firaun masuk Islam. Ni Astora dia tulis. Dalil dia apa? Dalil Astora tak ambil dari utusan. Dia ambil dari Quran. Ayat kita baca tadi. Firaun kata, amantu, aku beriman. Firaun kata, wa ana minal muslimin, aku Islam. Jadi kita tak boleh kata Firaun kafir. Kerana Firaun bertaubat, Firaun masuk Islam. Ini Astora yang tulis. Guna gamak kata. Ya, betul tak ni? Quran kata ni. Quran dia kena baca habis. Jangan baca separuh-separuh. Ayat selepas tu je Allah beritahu, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ni ayat dia. Al-ana. Baca 6 harakat. Wajib. Jangan kurang, jangan lebih. Mad lazim kalimi musaqqal ke mukhaffaf, ada 2. Mad lazim kalimi mu tak tahu. Tu jelah. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Ya. Kalau musaqqal waladhdallin itu musaqqal. Wajib 6 harakat, 6 harakat baca. Jangan kurang, jangan lebih. Al-ana dengan makna wahai Firaun, sekarang baru nak beriman. Al-an maknanya sekarang. Kita pun guna bahasa ni. Leni. Leni tu bahasa Arab tu. Al-an. Leni. Sekarang. Wa qad asaita qablu. Sedangkan dulu mu ni wahai Firaun paling hebat lawan Musa, paling kuat menentang Musa sampai tahap nak bunuh Musa. Wa kunta minal mufsidin. Mu ni wahai Firaun tergolong di kalangan orang yang celaka dunia akhirat. Maknanya Allah tak terima taubat Firaun. Walaupun Firaun nak bertaubat, nak masuk Islam, tapi Allah tak terima. Bila Allah tak terima, Firaun tetap menjadi makhluk yang dilaknat dalam Al-Quran. Memang Allah Maha Pengampun. Allahumma innaka afuun, doa kita. Ya Allah, sesungguhnya engkau ni sangat pemaaf. Engkau ni sangat suka mengampunkan dosa hamba. Tuhibbul afwa. Allah beritahu hobi dia. Hobi Allah ni apa? Tuhibbul afwa. Allah sangat suka memaafkan hamba dia. Allah sangat suka mengampunkan dosa hamba dia. Ini hobi Allah. Suka memaafkan hamba dia. Hobi kita apa? Kita macam-macam lah ada hobi. Kan? Macam-macam hobi kita. Sebab tu ada pakar motivasi sebut, kalau kita nak kerja, kita cari kerja ataupun kerjaya yang kena sesuai dengan hobi kita. Sebab bila hobi ni, kita suka ke, tak suka, kita malas, kita rajin, kita sakit, bila sebut hobi, kita akan buat. Kita akan buat hobi. Cari kerja yang kena dengan hobi kita. Baru selesa kita buat kerja. Hobi. Macam-macam ada hobi. Kalau orang hak jenis minat mengair, minat mancing tu Allah. Tak. Memang kaki pancing sungguh lah. Dia keluar subuh, balik subuh. Kadang-kadang ikan sekar pun tak ada. Tapi hobi. Kan? Hobi ni tak kira dah. Dengan anak bini tak terabai, tak cara apa. Yang penting hobi aku memancing. Keluar subuh, balik pun subuh lah. Pagi esoknya. Tak. Memang hobi dia ni gila Cadbury sungguh. Nah. Hobi. Allahu Rabbi. Allah hobinya memaafkan hamba.
fa'fu anna. Ya Allah, maafkan kami, ampunkan kami. Allah sangat suka memaafkan hamba dia. Tapi ada syarat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir, kata Nabi. Allah ni akan sentiasa menerima taubat hamba dia selagi mana nyawa belum sampai ke halqum. Yugharrir. Bila nyawa duduk sini dah, yugharrir, duduk di halqum ni dah baru nak bertaubat, Allah tak terima dah. Firaun kini dah dia. Nak mati lemah lela dah, baru nak bertaubat, Allah tak terima taubat Firaun. Cerita Nabi Musa yang membelah laut. Imam Syafi'i kata dak, mukjizat Nabi kita lagi hebat. Nabi Musa belah laut. Laut ni ada atas darat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah bulan. Bulan di langit. Oh, lagi hebat. Cerita yang bila mana orang kafir Quraisy mari jumpa Nabi. Orang kafir sebut pada Nabi, ya Muhammad in kunta sadiqa fashquq lana al-qamara firqatain nisfun ala abi qubaisin wa nisfun ala qu'ayqan. Wahai Muhammad, sekiranya mu ni betul sungguh seorang nabi, kami nak tengok bukti. Apa dia bukti? Fashquq lana al-qamara firqatain, tolong belah dua bulan. Bulan duk langit, minta dibelah dua. Tak habis lagi, lepas belah tu separuh ambil letak atas bukit Abi Qubais, separuh lagi letak atas bukit Qu'ayqan. Nabi tanya, in fa'altu tu'minu, kalau aku buat ni, mu nak beriman ke tak? Orang kafir jawab, ya, kami akan beriman. Nabi pun berdoa kepada Allah. Dengan izin Allah, bulan duk langit turun menghadap Nabi. Turun. Bila turun, dia tak besar macam atas lah. Dia makin kecil, macam bulan dekat bendera tu. Nabi berdoa kepada Allah. Bulan terbelah dua. Tak, berapa suka? Tak. Nabi ambil separuh letak atas bukit Abi Qubais, separuh lagi letak atas bukit Qu'ayqan. Orang kafir tengok mukjizat ni, orang kafir pun kata, oh, hebat sungguh sihir Muhammad. Sihir juga dia kata. Tetap tidak mahu beriman. Mukjizat Nabi membelah bulan. Cerita Nabi belah bulan ni, zaman sekarang ada pernah berlaku seorang padri masuk Islam kerana cerita Nabi membelah bulan. Ceritanya berlaku di Eropah, negara putih lah. Seorang padri. Dia ni jenis padri yang mengkaji, yang membaca. Dia baca Bible, kitab Kristian dia lah, kitab Bible. Dari awal hingga akhir dia baca. Dan dia buat kesimpulan kitab Bible dia ni banyak menipu, banyak auta dari fakta, tak kena dengan fakta sains, dan banyak sangat dalam Bible ni cerita-cerita lucah. Itu Bible. Kan, banyak menipulah Bible ni. Dan untuk maklumatlah, orang Kristian dia tak baca Bible, tak baca. Setakat perhiasan. Kita orang Islam pun malas juga baca Quran. Tapi adalah waktu-waktu tu, malam Jumaat baca Yasinnya, belum tidur baca ayat kursi. Tak, nampak atu kat lemah baca ayat kursi juga. Tak, adalah waktu-waktu tu kita baca ayat. Tak, tapi orang Kristian sangat jarang. Sangat jarang dibaca Bible. Dah ustaz, tahu dah Bible ni menipu banyak, tak kena dengan fakta. Pasal apa orang Kristian masuk juga? Ramai orang masuk Kristian. Baik, jawapannya ialah orang hari ni terima Kristian bukan sebab kebenaran ataupun kesalahan yang ada dalam Bible. Orang terima Kristian hari ni sebab kelembutan, kelunakan yang ada pada agama Kristian. Yang mana akhlak ini sepatutnya ada pada orang Islam, tapi orang Kristian ambil akhlak ni sekarang. Orang susah hari ni pergi gereja, dapat duit. Tak ada soal banyak, tak ada cakap banyak, minta je duit dengan gereja, terus dapat. Hari ni. Yang mana orang Islam ni kalau pergi masjid, pergi surau, pergi pejabat zakat nak minta, oh banyak kenah lah. Kena isi borang, kena ambil surat, sign JKK, sokongan sebagainya. Tu pun belum tentu dapat lah. Tengok berlainan parti tak pergi dah. Tapi pergi gereja, boleh tu. 3-4 kali pergi, 3-4 kali dapat. Kelembutan menyebabkan orang tertarik.
Kita sebagai Muslim, acu tera pergi masuk gereja, apa dia orang buat? Oh, dia sambut kita. Dia sambut. Dia ajak masuk dalam dewan dia dan dia beritahu kepada rakan-rakan, ni, this is our brother Muslim. Saudara kita. Disambut. Kita orang Islam. Kalau ada bukan Islam, masuk surau, masuk masjid, apa kita buat? 13 Mei jawab dia. 13 Mei. Tak cerdik orang Islam. Menyebabkan perkara-perkara ni Kristian ambil akhlak yang baik, orang pun ramai tertarik. Padahal nak harap pada Bible, tak ada benda. Quran kita lagi hebat. Jadi orang Kristian, dia jarang dan sikit sangat yang baca Bible. Kalau dibaca, dia akan jumpa banyak kesalahan-kesalahan dalam Bible. Begitulah dengan padri ni. Dia baca Bible, banyak penipuan. Dan dia cuba mengadu kepada sahabat dia. Sahabat dia ni Muslim. Dia ceritalah, aku baca Bible begini, menipu banyak. Sahabat dia kata, kalau begitu, teralah baca kitab kami ni, Al-Quran baca. Baca balik, baca dulu, kok ada rasa berkenan ke apa ke, kita bincang balik lah. Balik baca dulu. Dia beri Quran kepada padri yang bukan Islam. Kita orang Melayu fikir lagu mana orang Melayu? Kalau beri Quran kepada bukan Islam. Oh, tak boleh ustaz. Dia tak mandi wajib, berak tak basuh, najis, tak boleh pegang Quran. Tu kita mikir. Kalau kita tak beri, sampai bila Quran nak tersebar? Ini antara cara dakwah kita. Kita ni nak berhujah dengan orang Kristian, Buddha ke, Hindu ke, kita tak reti. Kita nak berhujah dengan mereka, nak ajak mereka masuk Islam, kita kena ada ilmu. Kena mengaji agama Kristian, mengaji dulu agama Buddha, Hindu sebagainya. Bila berhadapan dengan mereka baru kemah, mantap hujah-hujah kita. Tapi kita tak ada nak ngaji dah. Hak agama Islam pun kita tak ada ngaji agama kita ni. Hak Islam sendiri pun tak ada mengaji kita. Jahil ramai lagi. Termakan kek beri dengan kata ada babi, nak samak perut ni. Nak tukar darah. Nak kemar pasir dalam mulut, nak samak habis. Oh, tengok dia punya jahil. Kesianlah kalau ada orang Cina hak makan babi nak masuk Islam tu. Dia Cina nak masuk Islam, makan babi tak? Kena samak belaka. Perut masuk pasir, darah saling balik, komor-komor dengan pasir. Tak ada orang masuk Islam jawab dia. Hak Islam sendiri pun ramai orang tak reti. Ini kan pula kita nak mengaji agama lain. Baik. Mungkin payahlah kot. Kita nak mengaji agama dia, nak ajak masuk Islam makan masa. Ada cara mudah. Walaupun kita mungkin tak ada ilmu pasal Kristian, pasal Buddha, pasal Hindu, ada cara dakwah yang paling mudah kita boleh buat. Cuma kena keluar duit sikit. Kita beli Al-Quran terjemahan bahasa Cina ataupun Al-Quran terjemahan bahasa Tamil. Lepas tu kira, kalau jiran kita berapa pintu ada orang Cina, berapa pintu ada orang India. Pergi hadiahkan Quran. Kalau Cina, hadiahkan Quran terjemahan Cina. Kalau India, hadiahkan Quran terjemahan Tamil. Mungkin boleh buat atas nama masjid, atas nama surau. Okey ni, daripada jauh ke masjid, beri hadiah kepada encik, ambil lah. Kalau ada masa, baca. Mungkin dia baca ke ustaz, dia ada masa ke, kat dia bakar Quran, dia pijak Quran, itu bukan masalah kita dah. Seperti kita beri dulu. Dia buat di belakang kita, kita tak tahu. Kalau dia buat depan bakar Quran, kita kena marah lah. Setakat belakang, tak tahu apa, jangan fikir. Kita beri. Cara ni pernah dibuat oleh seorang bekas padri. Dia masuk Islam, nama dia Tuan Haji Ayub. Dia aktif sekarang, berdakwah di Kuching, Sarawak. Dia cerita, saya buat lagu ni, hadiahkan Quran, terjemahan Cina, terjemahan Tamil kepada orang Cina, India. Setakat lebih 30 orang dah masuk Islam. Tak perlu guna ayat apa pun. Hanya kita memberi Quran terjemahan. Mungkin cara ni kita boleh buat. Ataupun dalam jabat kita ni, ramai Cina, ramai India. Cari derma dana sikit, beli Quran, hadiahkan. Daripada surau, ExxonMobil. Hadiahkan kepada yang Cina, yang India. Kita boleh buat insya-Allah sebagai kerja dakwah kita. Baik, jadi saudara yang Muslim tadi ni beri hadiah Quran kepada padri. Beri hadiah. Padri ni balik baca di rumah.
Bila baca dia balik buka Quran, kebetulan dia buka Quran tu kena pada satu surah namanya surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar maknanya surah apa Qamar? Bulan. Ayat pertama surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ni ayat dia. Iqtarabatis sa'ah, telah hampir kiamat. Telah hampir kiamat. Ni dia percaya. Orang putih percaya sungguh. Bumi ni akan hancur, bumi ni akan kiamat. Tak, siap ada filem dia buat Final Destination tu. Habis hancur bumi, laut, habis. Okey, dia percaya. Iqtarabatis sa'ah. Lepas tu wan syaqqal qamar. Wan syaqqal qamar dengan makna bulan telah terbelah. Wan syaqqa. In syaqqa, kalau kita mengaji bahasa Arab dia punya grammar, in syaqqa ni dengan makna fa'il madhi. Ataupun orang putih panggil past tense. Tak, perbuatan yang lepas. Wan syaqqa in syaqqal qamar, bulan telah terbelah. Terjemah begitulah, pasal dia past tense yang lepas. Dia tengok, dia baca ayat ni, wan syaqqal qamar, bulan telah terbelah. Dia tutup Quran, dia campak Quran. Campak. Dia kata Quran lagi menipu punya. Ingat ke Bible je menipu? Quran pun menipu juga. Mana ada bulan telah terbelah, bulan okey duduk atas tu. Mula-mula cerita. Baik, selang tak berapa lama, satu hari padri lepak dekat rumah dia tengok TV. Rancangan TV waktu tu buat bicara. Pengacara temu ramah seorang wakil NASA. Wakil angkasawan ni lah. Dah, tanyalah Q&A, tanya jawab. Tiba satu statement wakil NASA ni sebut, sepanjang pengkajian kita di bulan sana, kita dapati permukaan bulan ada kesan rekahan, yang mana bila kita kaji, kita buat satu keputusan bahawa bulan satu ketika dahulu pernah terjadi fenomena bulan terbelah. Bulan terbelah dua, bercantum balik, dan sekarang ada kesan rekahan pada permukaan bulan. Wakil NASA lah TV sebut. Padri tengok TV. Bila dengar saja dalam TV ni, terus dia teringat Quran balik. Teringat Quran, Quran sebut dah, bulan telah terbelah. Dia ambil balik Quran, dia baca dari awal sampai akhir, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Dan kadang-kadang orang yang masuk Islam lagu ni dengan mengkaji, membaca, kadang-kadang akidah mereka lagi hebat, lagi kuat berbanding orang Islam yang macam kita ni, yang jenis baka. Keluar perut umur Islam, keluar perut umur Islam dah, pasal mak ayah Islam. Kadang-kadang kita tak menghargai Islam ni. Tapi bagi orang yang mengkaji, dia buat perbandingan habis Hindu, Buddha, Kristian, Islam, tengok Islam yang terbaik, dia pilih. Orang lagu ni sangat sayang dan sangat kuat pegangan mereka, pasal dia menghadapi dengan kajian. Kita dengan baka. Bukan semualah, ada orang yang bertahan dengan akidah dia, dan ramainya yang rapuh akidah. Baik, cerita Nabi tadi belah bulan menyebabkan berlaku peristiwa yang kita sebut tadi. Padri masuk Islam dengan sebab peristiwa ni. Nabi kita lagi hebat belah bulan. Nabi Musa belah laut hebat dah, tapi banding dengan Nabi kita lagi hebat. Kemudian orang sebut lagi, wahai imam, mukjizat Nabi Isa hebat. Nabi Isa ni wa uhyil mauta biiznillah, boleh menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Imam Syafi'i kata tak, Nabi kita lagi hebat. Nabi kita boleh menghidupkan pohon kayu yang mati. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Nabi kita menghidupkan pohon kayu yang mati. Bila mana Nabi kita berhijrah sampai ke Madinah, antara perkara pertama yang dibuat, bina masjid. Masjid Nabawi. Biasa masjid Tanah Harak ni dia ada dua benda. Dia ada satu mimbar, tahulah mimbar ni. Satu lagi dia ada mihrab. Mihrab atau apa? Mihrab biasanya kat depan ni, dekat imam, dan dibuat dalam bentuk U, dinding tu. Dinding bentuk U. Itu mihrab tempat imam. Kalau siapa biasa pergi Masjid Nabawi Madinah tu, kawasan Raudah, depan tu ada mihrab kan, kawasan bentuk U gitu. Itu mihrab. Orang berebut lagi sini ni. Kan, masuk Raudah tu berebut dah. Nak pergi dekat mihrab, lagilah. Aku tolak mu, aku sepak, aku terajang nak berebut. Nak pergi ke mihrab. Kita nak pergi Raudah, nak pergi mihrab sunat.
Tapi bertolak tumbuk terajar tu haram, dosa pula. Kena jaga perkara lagu ni. Begitu juga di Kaabah tu Mekah. Nak cium Hajarul Aswad. Kan? Cium Hajarul Aswad sunat. Tapi nak boleh sapa cium ni, segong, tolak, sepak, rajang, rebah habis orang, pergi cium. Ciumnya sunat, terbuat benda-benda haram, benda-benda dosa. Jangan buat kerja cara orang jahil. Biar kita buat cara orang yang berilmu. Kalau tak ada orang ramai sangat, cium Hajarul Aswad, agak jauh Nabi ajar dah kan, buat isyarat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, cium lah. Mudah. Tapi orang Melayu kan, tak boleh tak, saya sanggup mati nak cium Hajarul Aswad. Allah. Cuma biar jaga akhlak, jaga adab, jangan menyakiti orang, kerana cium itu sunat, menyakiti orang itu haram, berdosa. Baik. Nabi kita sampai di Madinah, bina masjid, buat mimbar. Mimbar ni biasa diambil daripada batang tamar yang ditebang, buat tempat tinggi sikit untuk Nabi panjat dan berkhutbah. Ada tempat tinggi. Lama orang ramai masuk Islam, penuh masjid ini. Bila Nabi bercakap, orang tak dengar dah, pasal ramai sangat. Jadi sahabat cadang buat tinggi sikit mimbar ni. Nabi setuju. Tiba hari nak buat suai, nak alih batang tamar yang biasa Nabi guna, nak letak yang baru biar tinggi sikit. Terdengar suara budak menangis. Wah menangis. Tengoklah masjid, tak ada budak menangis. Di luar masjid pun tak ada juga, tak dengar. Perhati, rupa-rupanya batang tamar yang biasa Nabi guna ni, dia yang menangis. Wah macam budak-budak menangis. Nabi pergi dekat dia, Nabi usah. Senyap, berhenti menangis. Sahabat-sahabat tengok belaka. Dan Nabi beritahu sahabat dia, kalau aku tak pujuk, tak usap dia tadi, nescaya dia akan menangis sampai kiamat. Nabi menghidupkan pohon kayu yang mati. Ini mukjizat yang Allah beri. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Nabi kita menghidupkan pohon kayu yang mati. Orang beritahu lagi, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga hebat mukjizat dia. Wali Sulaiman ar-rih guduha syahrun wa rawahuha syahrun. Dan bagi Nabi Sulaiman, Allah bagi dia kuasa boleh arahkan angin bawa Nabi Sulaiman terbang. Guduha syahrun wa rawahuha syahr. Sepagi Nabi Sulaiman terbang sama dengan sebulan perjalanan kita. Sepetang Nabi Sulaiman terbang sama dengan sebulan perjalanan kita. Laju. Nabi Sulaiman je lah. Tak ada orang lain. Sebab ada orang tiru, Superman tiru. Itu tak betul, menipu. Dah lah, tak malu tak pakai spender belah luar. Orang Melayu tiru juga, Piramli tiru. Naik tika, zam-zam, al-kazam, pasti berdengung. Hak terbaru, Tok Bomo satu Malaysia tiru. Tika tu buahnya ada putih, muncul tak terbang dia. Nabi Sulaiman boleh terbang. Ada cerita Israiliyat berkenaan dengan mukjizat Nabi Sulaiman. Tapi ini riwayat Israiliyat. Ketika Nabi Sulaiman mengajar, anak murid ramailah mari dengar ni. Tengah dok mengajar, tiba-tiba datang seorang lelaki masuk dan duduk di sebelah salah seorang anak murid Nabi Sulaiman. Letaklah nama, saya lupa nama, letak nama anak murid ini. Letak nama Mak lah, Mak. Jadi lelaki tu masuk, duduk sebelah Mak. Bila duduk sebelah Mak, dia tak dengar Nabi Sulaiman mengajar ni. Dia duduk perhati ke Mak tu. Yang si Mak ni gelisah dah. Siapa orang lelaki ni? Dah lah masuk lambat, duduk sebelah aku. Duduk tenung ke aku, duduk tengok, duduk dengar Nabi Sulaiman mengajar. Siapa ni? SB ke apa ni? Nak ambil nama orang beri kuliah ke sebagainya? Allahuakbar. Baik. Lepas kuliah, pergi mengadu tanya Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, nak tanya sikit, siapa tadi tu lelaki yang masuk lambat duduk sebelah aku, mau kenal ke? Nabi Sulaiman kata, itulah malaikat maut yang menyerupai manusia. Mungkin dia datang ni nak cabut nyawa salah seorang di kalangan kita. Mak dengar lagu tu ketul lutut lah. Tak, meremah habis bulu roma ni. Ya Nabi Allah, aku rasa malaikat tu mari memang nak cabut nyawa aku dah. Pasal tadi pun dia duduk tengok aku, duduk tenung aku ni, lama tenung. Ya Nabi Allah, minta tolonglah sekali. Apa dia? Minta tolong arahkan angin, suruh angin bawa aku terbang ke tempat yang paling jauh, aku nak bersembunyi supaya malaikat maut tak jumpa cari aku.
permintaan mak ni. Nabi Sulaiman pun ikutlah. Arahkan angin, bawa terbang. Riwayat menyebut terbang sampai ke Yaman. Jauh lah. Nabi Sulaiman tinggal di Al-Aqsa. Pergi Yaman, pergi berbatu juga tu. Selang 10 minit, mari, apa nama ni, malaikat tadi jumpa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya, datang ni nak cabut nyawa siapa? Malaikat ni kata, ya Nabi Allah, untuk makluman kamu, mak tadi mati dah. Aku baru je selesai cabut nyawa dia. Dah, mati juga. Mati. Sebenarnya aku pelik. Kata malaikatnya aku pelik. Sepatutnya dalam rekod aku, mak ni sepatutnya contoh, dia mati sepatutnya pukul 9, bertempat di Yaman. Gitulah kita pun. Kita waktu mati kita ada dah, tempat mati kita pun telah ditulis. Cuma bila, wallahualam. Jadi mak ni mati pukul 9, tempatnya di Yaman. Yang aku peliknya, pukul 8.30 masih di Palestin. Jauh tu, pukul 9 nak mati di Yaman, 8.30 masih di Palestin. Lagu mana nak pergi ni? So, aku pelik, aku masuk tadi Madinah, aku duduk sebelah dia, aku perhati ke dia. Aku tengok dia, tengok nama nombor isi betul ke dah. Rupa-rupanya betul sungguh. Dengan mukjizat Nabi Sulaiman, bawa terbang jauh sekelip mata, sampai di sana terus mati. Dia terus mati. Ini riwayat Israiliyah lah cerita ni. Cuma yang kita boleh ambil pengajaran, mati tu, mati satu benda yang pasti. Kita suka ke tak suka, tiba waktu tak boleh nak tangguh, kita akan mati waktu tu. Dan kita disuruh bersedia untuk mati. Mukjizat Nabi Sulaiman, terbang tinggi. Imam Syafi'i kata, Nabi kita lagi hebat. Nabi kita terbang lagi tinggi sampai ke langit yang ke-7, naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Lagi tinggi. Peristiwa Isra Mi'raj, antara poin penting lah dalam peristiwa ni, Nabi difardukan solat 5 waktu kepada kita dan Nabi untuk kita buat sebagai tiang agama. Sebab tu solat kena jaga. Kita insya-Allah mungkin boleh solat, anak-anak kita, zuriat kita lagu mana? Kena jaga. Rabbana waj'alna muqimas salah wa min zurriyyatina. Ya Allah, jadikan kami orang yang mendirikan solat, begitu juga zuriat-zuriat kami. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa kami. Solat sangat penting di tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan solat, dia telah meruntuhkan agama. Orang yang tinggal solat, dia telah melakukan satu jenayah yang sangat besar. Penjenayah ni, orang tinggal solat ni, penjenayah. Kan? Hukuman dia sangat berat. Orang yang mencuri, hukumannya potong tangan. Bila potong tangan, hidup lagi lah, setakat tangan hilang ni. Orang yang berzina, bujang, sebat 100 kali. Sebat 100 kali, hidup lagi. Orang yang minum arak, sebat 40 kali, pun hidup lagi. Tapi orang yang tinggal solat, hukumannya pancung, bunuh, mati terus. Sebab kita hari ni orang tinggal solat, kita pandang biasa je. Tapi kalau orang tu berzina ke, mencuri ke, merokok, kita pandang sayang juga tak. Tapi orang tinggal solat, kadang-kadang kita tak ada apa pun pandangan kepada dia. Sedangkan orang yang meninggal solat, dia penjenayah yang paling besar. Hukuman bukan sebarangan hukuman mati bagi orang yang tinggal solat. Jadi sebab tu kita sangat dituntut untuk menjaga solat kita dan juga keluarga zuriat kita. Baik, kemudian yang terakhir, bila kita sebut mukjizat 1, 2, 3 tadi saya cerita, saya hanya menyebut dan menceritakan, dan tuan-tuan dengar. Tadah telinga dengar. Nampak tak nampak lah. Cerita belah laut, belah bulan, cerita air mengalir, dengar je. Tak nampak. Tapi ada satu mukjizat, hari ni kita nampak, boleh tengok, boleh sentuh dan boleh baca dia. Mukjizat Al-Quran yang kita baca pada hari ni. Ia mukjizat yang kekal sampai kiamat, walaupun Nabi wafat lama dah. Sebagaimana kita percaya cerita Isra Mi'raj tadi, walaupun cerita ni pelik, tak masuk akal, kita percaya. Sebab apa? Quran sebut.
Begitulah kita kena percaya setiap syariat, undang-undang, peraturan yang disebut dalam Al-Quran. Hudud baik, kisah baik, kita kena percaya. Sebab ada orang dia tak percaya. Dia percaya Isra' Mi'raj. Pasal apa? Sebab dia kata Quran sebut. Tapi bila mari hal syariat Islam, ada orang tak boleh terima dah. Padahal Quran yang sama juga menyebut. Ini bahaya. Perbuatan lagu ni sangat bahaya. Boleh menjadi ancaman akidah kepada kita, wala'iyadzubillah. Jadi kita disuruh sangat-sangat berpegang dengan Al-Quranul Karim secara menyeluruh. Jangan kita ambil separuh, kita tolak separuh. Wala'iyadzubillah, kita menempah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu suku dah. Masuk waktu dah. Cukuplah kot setakat tu. Tazkirah, mudah-mudahan bagi kebaikan dan manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Dan ada pengumuman sikit lah. Yang pertamanya, tak izin umum derma bagi madrasah Al-Ansar Basung, Terengganu. Madrasah Ustaz Kamaruzzaman Abdullah. Dia 2-3 hari baru ni. Minggu lepas lah, dia telefon habis. Ustaz-ustaz yang dia kenal lah di KL ni minta tolong cari derma. Pasal ada hutang dekat 20,000 hutang dia. Ada kontraktor tu mari minta hutang. Dia beritahu biasanya kontraktor ni Ustaz, dia kata payah nak minta. Tak, maknanya boleh tangguh lah sebulan 2 bulan, tapi 2-3 minggu ni dak kerat sangat telefon. Ustaz bayarlah Ustaz, bayarlah Ustaz. Kita pun tak tahu lah, mungkin sekarang tak sempat nak rolling duit sebagainya, dia minta. Jadi minta tolong sangat muslimin muslimat bantu sekolah ni, Madrasah Al-Ansar di Basung, Hulu Terengganu, insya-Allah. Kemudian yang kedua ada buku lah. Buku yang terbaru, yang baru dia cetak. Panah lagi ni, baru semalam sampai. Ustaz Ridwan jugalah syarikat dia. 92 teknik membiasakan anak dengan solat. Ni buku dia. Buku comel lah. Buku yang ada siap warna dan gambar siap. Kita beli, mungkin boleh beli untuk anak-anak lah. Baca insya-Allah. Sesuai dengan apa nama ni. Sekarang orang payah nak solat, dan kita pun mungkin payah nak ajar anak-anak solat. Dengan cara buku ni boleh membantu kita, insya-Allah. Harganya RM23, RM20. RM20 dapatkan nanti dulu di belakang sana, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi